يسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا أما بعد. Yang hormati kepada Majlis Tertinggi PMJ, seterusnya yang dikasihi ahli Dewan Sahabat sekalian, insya-Allah. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada malam ini. Program Yadul Ulya, Laluan Ilmu, minggu yang ke-110, alhamdulillah. Dan malam ini insya-Allah kita akan sambung bacaan hadis yang ke-36, himpunan kebajikan, insya-Allah. Hadis yang agak panjang dan pengajaran pun sangat-sangat seronoklah, insya-Allah. Baik, kita sama-sama dengan matan hadis ini terlebih dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa anil mu'min kurbatan min kurbatin dunya nafsallahu anhu kurbatan min kurbatil yawm wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ila al-jannah wa majtama'a qaumin fi baiti min buyutillah yaslu kitabullahi wa yatadabbaru sunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaftahumul malaikah wa zakarahumullahu fi man 'indah wa man bata'a fi ilmihi lam yusri' bihi nasabuhu. Rawahu Muslim. Hadis ini agak panjang, tapi dan himpunan kebajikan dia berkaitan dengan hubungan kita lah, dan perbuatan kita, berkaitan apa yang kita lakukan ni akan ada kebajikannya sekiranya dan bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Baik, maksud hadis ini daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meringankan, iaitu yang meringankan, apa ini maksud meringankan, iaitu menghilangkan ataupun membuang, membantu membuang kesan daripada hatinya salah satu daripada kesusahan. Apa maksud kesusahan sini? Iaitu kesusahan yang sangat-sangat besar, sangat-sangat berat, yang sangat-sangat dahsyat, ataupun benda yang mungkin menimpa sahabat kita, dia sangat-sangat tertekan dengan kesusahan tersebut. Kalau kesusahannya biasa itu Nabi tidak mentionkan, tapi dalam syarahan ulama, kesusahan yang sangat-sangat berat, sehingga dia rasa sangat-sangat beban, sangat tension ataupun mendatangkan depression sebagainya, dan kita meringankan sahabat kita, seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan salah satu daripada kesusahannya di hari kiamat. Itu yang pertama. Dan kita membantu sahabat kita meringankan bebannya, maka Allah akan meringankan beban kita di akhirat, di hari kiamat. Yang kedua, barang siapa yang memudahkan, barang siapa yang memudahkan, iaitu dikhususkan dalam hadis ini berkaitan atau membantu berkenaan hutang, memudahkan, iaitu hutang. Orang yang mendapat kesusahan, kesusahan apa? Kesusahan berkaitan dengan hutang. Sebagai contoh, hutang dia terlalu banyak, ataupun hutang dia tak banyak tapi dia agak susah nak bayar sebab kekurangan sebagainya. Memudahkan itu bagaimana? Dalam masyarakat, memudahkan itu mungkin, contoh, kita memanjangkan tempoh pembayaran, kita mengurangkan kadar hutangnya, ataupun yang paling baik disebut ulama iaitu kita menghalalkan hutangnya, iaitu maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Allah menolong seorang hamba selagi hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, disebut ni jalan mencari ilmu ini bukan sahaja jalan yang berjalan kita menuju ilmu, tapi disebutkan oleh ulama dalam kitab hadis, jalan itu iaitu apa juga perkara yang boleh mendatangkan ilmu kepada kita, sama ada kita membaca ilmu, kita mengarang ilmu, kita menyebarkan ilmu. Tapi ilmu itu ilmu yang menyuruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju ke syurga, ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah lihat bagaimana dengan tujuan kita mencari ilmu ini, Allah akan membantu kita menuju mendekatkan diri kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, tidaklah satu kaum berkumpul di dalam satu rumah, iaitu masjid Allah Subhanahu Wa Taala, mereka membaca ataupun mempelajari ataupun bertadabbur dan bersama-sama berkaitan dengan Al-Quran, kecuali ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat akan meliputi mereka, malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah memuji mereka di hadapan para malaikatnya. Barang siapa yang amal solehnya sedikit, maka nasab, yakni keturunannya, tidak boleh mengangkat derajat. Hadis riwayat Muslim. Jadi ahli Dewan Sahabat sekalian, daripada hadis yang panjang ini banyak dan perkara-perkara yang kita lakukan, dan dia akan memberikan ganjaran balik kepada kita. Kita dapat hadis Nabi ini, apa yang kita lakukan kepada orang lain, hablum minallah,
kan, hubungan kita sama manusia, kita menjaga, memudahkan urusan kita sama manusia, Allah akan kembalikan kebaikan itu kepada diri kita sendiri. Itu secara umumnya hadis ini. Baik, antara intipati ataupun pengajaran yang boleh kita ambil iaitu bagaimana kan disebutkan dalam hadis ini, iaitu sekiranya kita meringankan individu ataupun sahabat kita dalam perkara dunia, Allah akan meringankan kan perkara kesusahan kita di hari akhirat, hari kiamat. Yang mana kalau digambarkan dalam disyarahkan para ulama, kan, hari akhirat ini, hari kiamat ini perkara yang sangat-sangat dahsyat. Yang mana kita tidak mahu melaluinya. Kan, kita seorang mukmin, kita tidak mahu menghadapi hari kiamat itu macam mana. Yang disebutkan dalam syarah-syarah ulama, hadis-hadis Nabi, iaitu bila mana berlakunya kiamat, kan, ibu yang mengandung ni boleh terberanak atau anaknya keguguran tanpa dirasa, tanpa disedar sebagainya. Dan ibu boleh meninggalkan anak serta merta, melupa perkara yang berlaku di dunia. Dan bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu, kita sendiri tidak mahu dan mendekati, kita tidak mahu menghadapi hari kiamat itu. Kita menggambarkan bagaimana dan bila mana kita memudahkan urusan manusia, Allah akan memudahkan urusan kita dalam menghadapi hari kiamat ini. Mungkin dengan Allah mematikan kita awal dan sebagainya. Dan Allah alam. Yang kedua iaitu bila mana Allah menyebutkan aku menolong seorang hamba sebagai hamba itu menolong saudaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi di sini adalah sebagai usaha bagaimana kita ini tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Kita perlulah menjaga hubungan kita sama manusia, menitik beratkan pergaulan kita sama manusia, dan agar kita dapat menjaga hubungan kita sama manusia, kita itulah pentingnya hablum minallah, hablum minan nas. Kita menjaga hubungan sama manusia, Allah akan menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ketahui bila mana kita banyak menjalinkan hubungan silaturahim, mudah silaturahim kita faham, bila kita menjalinkan hubungan silaturahim, maka rahmat Allah itu akan turun serta-merta. Rahmat Allah itu akan turun serta-merta, kita akan memperoleh keterangan dan sebagainya, pelbagai bantuan yang Allah akan berikan kepada kita. Antara hikmah atau kelebihan kita dan menjalinkan silaturahim iaitu ulama menyebutkan kita akan dipanjangkan umur dalam keberkatan. Dan umur dan keberkatan, jadi benda itulah yang kita nak. Dan bukan sekadar kita panjang umur, tapi umur yang kita ada tu, kita kena ada datangkan keberkatan kepada diri kita. Dan kita nak umur yang panjang itu akan mendatangkan mudarat. Umur yang panjang itu mendatangkan sia-sia, mendatangkan dosa dan sebagainya, tidak mahu. Dan makin panjang umur kita, makin banyak kita dosa kita. Itu perkara yang celaka lah. Semua ulama, makin teruknya kita, makin celaka. Tapi bila panjangnya umur kita, kita datangnya keberkatan. Makin panjang, makin banyak pahala. Makin panjang, makin banyak taubat kita. Itulah yang terbaik. Itu tanda-tanda berkatnya umur kita itu. Antara pengajaran yang lain yang boleh kita ambil iaitu bagaimana disebutkan dalam hadis tadi berkaitan dengan Al-Quran. Bagaimana sekiranya mereka berkumpul, berhimpun di rumah-rumah Allah, mereka mentadabbur, mempelajari Al-Quran. Jadi kenapa Rasulullah SAW menyebutkan Al-Quran itu, yang tidak menyebutkan ilmu, majlis ilmu dan sebagainya. Kenapa Rasulullah menyebutkan Al-Quran? Kerana Al-Quran itulah antaranya sumber ilmu yang paling prima, yang paling utama. Daripada Al-Quran itulah terhasilnya pelbagai karangan-karangan para ulama, dan terhasilnya pelbagai ilmu-ilmu yang sangat luas. Kalau kita dapat lihat sini, kita pergilah ke perpustakaan dan sebagainya, dan buku-buku agama, dan di perpustakaan itu berak-rak dan buku-buku agama dan sebagainya. Hasil sumbernya rupanya adalah Al-Quran itu yang paling utama. Kita dapat lihat bagaimana Al-Quran yang cuma 600 lebih muka surat mampu menghasilkan jutaan buku dan ribuan buku agama-agama yang masih belum dan kita pelajari keseluruhannya. Dan kita masih belum mampu mengkaji seluruhnya dengan hanya Al-Quran itu saja. Jadi itu bagaimana hebatnya Al-Quran itu, mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak mampu diubah, tidak mampu ditokok tambah oleh kaum yang membencinya. Jadi itu kena bangga sebagai orang Islam, kita ada satu benda yang sangat kita terpelihara sejak zaman dahulu lagi. Jadi antara adab dalam kita mempelajari Al-Quran dan kita mentadabbur Al-Quran, iaitu yang pertama kita kena tahu, kita kena bersihkan hati kita dan kita kena sedar bahawa kita ni hamba yang lemah. Itu yang pertama. Dan dalam mempelajari Al-Quran, kita kena sucikan hati kita. Ada orang ini nak mempelajari Al-Quran, dia kena dan hati dia nak rasa dia hebat. Dia nak rasa aku ni belajar Al-Quran biar aku boleh tunjuk aku ni paling alim. Tidak, tapi kita kena bersih, sucikan hati kita. Itu yang pertama, agar ilmu yang maksud dalam kita, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat digunakan sepanjang masa. Yang kedua, perlu menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri kita. Kenapa kita baca Al-Quran? Kerana Allah nak kita lebih dekat kepadanya. Kita nak tahu bahawa Allah itu maha besar, Allah itu mampu menghasilkan benda yang tidak mampu diubah. Al-Quran itu sendiri, berbagai cubaan-cubaan untuk mengubah Al-Quran, tapi tidak mampu dan masih kekal sehingga ke hari ini yang kita baca hingga hari ini.
Yang kedua antara adab dalam kita mempelajari Al-Quran ataupun kita membaca Al-Quran sebagainya, iaitu ialah secara tartil. Dan tartil, waratil Quran tartila. Membacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi dibahaskan oleh Ibn Abbas, itu sesungguhnya bahawa aku membaca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, lalu mentartilkan keduanya serta meneliti dan maknanya lebih aku sukai daripada membaca sekalian Al-Quran dengan bacaan yang cepat. Bagaimana tartil ini disebutkan dalam Ibn Abbas ini, iaitu tartil ini kita membaca secara perlahan-lahan, bukan tergopoh-gopoh kita nak khatam 30 juzuk dalam masa sehari, nak khatam 30 juzuk dalam masa sebulan. Akan tapi membaca secara tartil ini kita baca satu persatu dan kita cuba fahami apa yang kita baca. Kita cuba fahami apa yang kita baca itu, dan itulah kaedah bacaan yang terbaik. Dan tidak ada hadis Nabi menyebutkan bahawa kamu perlu menghatam Al-Quran seminggu dan menghatam Al-Quran dalam masa sehari, tidak. Dan tapi Rasulullah banyak menyebutkan tentang hadis bukan Al-Quran ini, iaitu perlu membaca Al-Quran. Bacalah walaupun kita tidak mampu menghatamkannya. Ada sahabat bercerita, bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kami bersolat berjemaah bersama sahabat kami, dia asyik membaca surah Ikhlas sahaja, tidak membaca surah lain. Dan dia mengadu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan kepada para sahabat tersebut, sesungguhnya Allah mencintai dia dan engkau akan hidup dengan surah tersebut. Jadi itulah pentingnya kita sentiasa melazimi Al-Quran dan kita mentadabbur ayat Al-Quran tersebut dengan sebaiknya. Yang keempat iaitu mengelokkan dan menghiasi suara dalam membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, yang mana dalam kita membaca Al-Quran ini, yang pertama tadi kita jangan tergopoh-gopoh, nak cepat habis. Kita belajar Al-Quran dengan cikgu-cikgu, nak cepat habis, nak baca laju. Mungkin biasa letak 2 muka, kita nak habis cepat-cepat, tidak. Kita buat dengan cara tartil. Yang kedua, kita cuba semampunya untuk kita baca dengan baik, dengan nada yang baik. Kalau kita mampu bertaranum, baca dengan taranum. Itu adalah langkah yang terbaik. Yang kelima yang paling penting iaitu mentadabbur Al-Quran. Kita bukan sekadar baca sahaja, tapi kita memahami isi ayat Al-Quran yang kita baca itu. Itu adalah yang paling baik dalam kita mempelajari Al-Quran. Dan kita mungkin ni banyak, setiap bulan kita khatam, tapi manfaat daripada Al-Quran itu kita tak ada. Jadi macam bacaan itu disebutkan ulama, ia akan menjadi macam rugi, umpama rugi. Dan ada kaedah, ada 5 golongan yang membaca Al-Quran. Yang pertama, orang yang membaca dan memahami Al-Quran, itu yang paling tinggi. Kedua, orang yang membaca sahaja, orang yang mendengar bacaan Al-Quran, dan orang yang terakhir ni yang paling dikeji, orang yang membenci bacaan Al-Quran. Kita kena pilih golongan tersebut ni. Maka kita nak jadi yang mana? Dan yang paling banyak adalah orang yang membaca dan mentadabbur Al-Quran, yang memahami Al-Quran, dia memahamkan Al-Quran dengan pelbagai perkara. Kita kena pilih tersebut agar kita tidak jauh daripada Al-Quran itu sendiri. Antara pengajaran lain yang kita ambil itu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang memudahkan atau barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan urusannya di dunia. Jadi di sini dapat kita lihat bagaimana pentingnya kita menuntut ilmu. Banyak kata Tuhan Mak, utrubul ilmi wala bisin, utrubul ilmi minal mahdi ila lahdi. Tentulah ilmu daripada lahirnya kamu sehingga matinya kamu, ataupun tentulah ilmu sehingga ke negeri China dan sebagainya. Dan banyak perkara-perkara yang disebutkan bagaimana pentingnya ilmu ini dalam diri individu. Kita dapat lihat bagaimana situasi zaman sekarang ini, manusia yang ada di era zaman moden ini, mereka makin banyak diundurkan, makin banyak dijauhkan dengan ilmu. Jadi akan lahirlah golongan-golongan yang tidak bijak, tidak pandai. Kalau kita dapat lihat bagaimana kita SPM yang baru ini, kita berbangga dengan 40,000 orang yang straight A, banyak A. Akan tapi kita kena sedar bahawa 70,000 yang tidak layak dapat sijil. Mana lagi banyak? 70,000 ke 40,000? Jadi itu penting dia. 70,000 tak layak dapat sijil, 40,000 straight A. Jadi itu pentingnya penerapan ilmu kita kepada generasi yang akan datang ni. Yang kita tidak mahu mereka yang bakal menjadi pemimpin negara ini orang-orang yang tidak berilmu. Kita kena sedarkan bahawa pentingnya ilmu ini dalam diri seorang, agar mereka sentiasa sedar perkara yang berlaku, agar mereka tidak mampu diperkotak-katikkan, agar mereka tidak mampu dibonekakan, tidak disuruh-suruh sebagainya. Mereka tidak mampu berfikir dengan baik, dan mereka akan jadi sebagai kambing hitam dan sebagainya. Jadi ahli dewan sahabat sekalian, itulah sekadar perkongsian pada malam ini. Mungkin minta maaf tidak berkongsi banyak kan, sebentar lagi saya akan mesyuarat. Jadi apa yang ada ini mungkin tidak banyak, tapi bermanfaat kepada kita bersama. Bermanfaat kita untuk kita kongsi-kongsikan kepada sahabat kita yang lain. Kerana pentingnya kita ini menjadi seorang individu yang bermanfaat kepada orang lain. Bukan sahaja kita ni ada ilmu, kita guna pakai untuk diri kita, tapi kita ada ilmu, kita berkongsi dengan orang. Kita ada kemahiran, kita berkongsi kemahiran kita. Kita manfaatkan kemahiran kita agar ia bermanfaat untuk semuanya. Itulah pentingnya kita jadi individu yang berkebajikan, individu yang ada manfaat kepada orang lain.
Bila meninggalnya kita, dan ia akan mendatangkan pahala kepada kita sendiri dan menjadi saham kita di akhirat kelak, walaupun kita telah meninggal kerana adanya kebajikan kita kepada orang lain. Wallahu a'lam bisawab. Itu saja perkongsian pada malam ini. Kita akan sambung pada hadis yang ke-37, keadilan dan kelebihan kuasa Allah pada minggu hadapan insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk itu di atas kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Afi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Malam ni kita ada 26 bersama kita. Kalau boleh buka kamera, boleh buka kamera. Dan kalau sempat nak kongsi lagi link tu dengan ramai-ramai, boleh lagi masuk, okay? Especially kepada usahawan Johor, kerana kami di Perpadanan Pertubuhan Ekonomi Muslim Johor nak mengajak usahawan Muslim di Johor, okay, untuk berjaya dalam agama, bangsa dan negara, insyaAllah. Okay, so malam ni saya nak kongsikan tentang ChatGPT lagi. Suara saya agak masih belum betul-betul sembuh lagi. So, okey tak Afi, suara Kak boleh? Boleh dengar? Okey. Jadi saya akan kongsikan sekarang entire screen. Okey, saya akan kongsikan. Tak boleh, kejap. Fi, Kak nak kongsi macam mana Fi? Oh, boleh. Okey. So, nampak skrin saya Fi? Okey, nampak kan? Okey. So, yang saya nak kongsikan malam ni adalah satu app, satu software lah yang dinamakan ChatGPT. So, GPT ni adalah generative pre-trained transformer. Okay. So, contohnya katalah kita ada pembantu. Yang membezakan seorang pembantu dengan pembantu-pembantu yang lain adalah bila mereka ada seorang leader yang memberi arahan yang betul, arahan yang sempurna untuk mereka menjalankan tugas. Jadi kat sini kita mengambil analogi yang sama, bila kita ada assistant lah, so kita boleh katakan yang artificial intelligence ini, ChatGPT ni sebagai assistant kita. Afi boleh nampak Kak punya ChatGPT? Nampak, okey. So ChatGPT ni dia adalah satu robot yang di mana dia boleh menyimpan, kalau tengok kat tepi tu dia dah simpan lah semua soalan-soalan yang saya pernah tanyakan sebelum ni. So hari ni saya nak fokus kepada bagaimana usahawan nak mendapatkan contohnya nama branding ataupun personal branding, ataupun apa sahaja yang you rasa you perlukan bantuan untuk dapatkan idea, untuk generatekan idea. Jadi dekat sini kita boleh mulakanlah. Contohnya hari ni kita nak gunakan tips bina nama. Boleh tak saya nak minta rakan-rakan semua untuk tuliskan di ruangan chat apakah perniagaan anda?
Apakah perniagaan yang anda sedang jalankan, sama ada produk ataupun servis, ataupun sedang bekerja dan merancang untuk berniaga. Tuliskan dekat ruangan chat. Mungkin Afi boleh tolong akak baca juga. Okay, Garage. Okay, YB Garage. Yes, dah ada nama dah tu. Okay. Training. Ya, Kak Sharifah Salwa, trainer. English trainer. Custom made furniture. Wow. Pengedar sabun. Okay. Shima Mael. Yang lain. Supply weighing scale. Wow, menarik AG. Okay. Jarang-jarang ni. Lagi. Kita tengok dekat sini. Pemborong kuih raya. Yes, Liza. Amway distributor. Produk makanan. Paste. Alright. Okay. So kita mulakanlah sekarang dekat ChatGPT. Jadi saya fokus dekat sini. Okay. Contoh tadi dalam banyak-banyak tu saya nampak, saya tengok Abang Garage tadilah. Okay. Bila kita bagi satu-satu prompt kepada ChatGPT ni, setiap prompt yang kita beri tu dia boleh diteruskan lagi dengan kita improvisekan dia, kita betulkan lagi prompting tu untuk dapatkan jawapan yang lebih tepat. Oh, Dr. Zaini pun ada. Dr. Zaini, hai. Okay, Dr. Gigi kita. Okay, tadi Abang Garage So cuba tengok saya buat kat sini. Saya akan buat beberapa contoh. Mungkin ada perkara yang saya sengaja buat kesilapan supaya kita nampak apa improvement yang saya buat, okay? So mula sekali kawan-kawan semua, ambil link ni, saya minta Afi tolong letak dekat ruangan chat, chat.openai.com. Okay, chat.openai.com. So Afi tolong akak letak dekat ni Mobile Saloon, okay. Alin, yes, Mobile Saloon, okay. So dekat sini anda akan nampak ChatGPT 3.5 dan 4. Yang 4 ni berbayar. Yang 3.5 ni percuma. Jadi kalian memang gunakan sangat robot ni. So saya dah guna ChatGPT 4. Tapi dia punya beza, memang ada beza lah, tapi still boleh gunalah. Jangan risau, okay. So tadi Abang Garage tengok saya buat Contoh saya kata kat sini, saya usahawan bengkel kereta. Berikan contoh nama bisnes yang ada nama garage. Berikan dalam bahasa. Okey, bila kita tulis bahasa Melayu, jangan lupa letak Malaysia sebab ada sangat berbeza bila kita ada perkataan Melayu Malaysia. Dia tak terlalu bahasa Indonesia lah. Okey. Lepas ni saya nak tunjukkan macam mana kalau kita nak bagi dia nombor. Contohnya, kita kata berikan 10 contoh. Okey. Katalah saya nak 100 pun, robot ni boleh generate mengikut apa yang kita nak. Ini contohnya kita nak nama lah. Okay, ini nama bisnes lah kata. Ataupun kita nak kata tadi, kata saya nampak Anis, dia ada muruku, ada rasa kari. Memang dia dah ada nama Mukcis lah, tapi contohlah kita macam baru nak dapatkan nama. Saya usahawan berepek berasaskan muruku berperisa kari. Berikan 10 contoh nama yang ada 2 suku kata. Nama yang menarik. Ada perkataan viral. Kita anggap robot ni sebenarnya seperti rakan kita lah yang dia boleh bantu kita nak generatekan idea. Bila saya guna nak perkataan viral, dia adalah macam tu. Okey, lepas tu contohnya anda nak ada konten.
Katalah konten tadi, Abang Garaj tadi dia nak buat konten lah untuk dia punya bengkel. Dan bengkel dia tu berada di mana, kita boleh bagi dia input. Input-input yang kita berikan kepada robot ni lagi detail, lagi the generative itu lagi detail. Okay. So saya bagi contohlah Abang Garaj tadi. Contoh saya kata, bila dia dah simpan garaj tadi, dia dah ingat. Dekat kiri nampak kan nama business garage. Okay, contoh saya tulis sini 10 contoh konten untuk business bengkel. Abang Garaj membaiki kereta ke, cat kereta ke, aircon ke apa. Dan servis kereta lah contoh servis kereta. So bila dia bagi kita konten, setiap konten-konten ni kita boleh panjangkan lagi, kita minta dia detailkan lagi setiap satu yang dia bagi ni. Okay, contohnya tadi dia ada bengkel, so dia nak buat contoh hari ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak baiki bila aircon dah kan, contohnya you service kan. Bila nak tahu minyak hitam dah perlu kena ganti. Saya tunjukkan cara-cara kita buka. So kita tengok minyak hitam kita dah macam ni. Maknanya ada DIY yang kita nak tunjukkan DIY. Lepas tu contoh sebelum selepas, you boleh tunjukkanlah customer yang pernah dapatkan servis, apa yang mereka ada sebelum dan selepas. Macam ni saya minta dia bagi 10. Kalau you nak 20, tulislah 20. You nak 100, boleh cuba juga try 100, okay? Okay, katalah kat sini saya nak tambah lagi. Dekat sini contoh. Tadi saya minta 10 kan? You kata 10 ni macam saya nak lebih lah. Saya nak 20. You minta lah 20 konten. So dia bagi kita 20. Okay. Sampai sini ada soalan tak setakat ni? Untuk kita nak prompt robot ni. Okay. Tips cara nak baiki kereta untuk yang mudah-mudah lah. Yang mudah-mudah punya. Okay, so yang sekarang dia tengah generate 20 tentang konten ni. Macam Dr. Zaini, dia ada klinik gigi, dia nak cerita tentang konten klinik gigi. Tuliskan. Saya, cerita pasal kita pun tak apa, saya seorang doktor, nama saya Zaini, tuliskan copywriting untuk saya nak ceritakan tentang, okay, katalah tadi kita dah ada konten. Daripada konten ni kita nak suruh dia buat copywriting dengan copywriting tadi. Dan konten-konten yang kita minta ni kita boleh tulis secara copywriting, kita boleh buat video, dia boleh jadi transkrip kepada video kita, dia boleh jadi mungkin kita buat ada gambar, ada video, lepas tu kita jadi narrator lah, suara kita kat situ. Okay, FAQ pun bagus FAQ ni, macam saya trainer, saya perlu ada pre and post test. Saya cuba bagi satu prompt, saya kata dengan robot, beri saya 20 soalan pre-test bertajuk ini, ada pilihan jawapan. Kedebuk dah dapat. Okay, behind the scene. So daripada 20 ni, daripada 20 yang ada ni tadi, kita nak besarkan dia lagi. Okay, kita tengok macam mana kita nak buat copywriting dulu. Untuk membina nama, kita sebagai usahawan, kita tak ada masa yang cukup tau. Masa kita untuk mungkin seperti saya lah, masa yang kita dah nak beri servis, mungkin anda nak hantar produk, mungkin you nak kena siapkan produk. Jadi masa kita tu sangat limit. Dengan adanya AI, saya sangat sarankanlah semua orang untuk pandai menyambil. Menyambil tu contohnya sambil you tunggu, katalah you masak meruku, sambil tunggu dia garing, you boleh buat something. Sambil you nak hantar barang, mungkin you duduk dekat sebelah driver ke, you boleh buat something. Jangan tunggu masa yang macam duduk dekat meja baru nak tanya, baru nak bagi prompt kepada AI.
Okay, biasakan menyambil. Okay, sekarang ni kita nak buat copywriting pula. Banyak-banyak daripada sini, contoh saya suka dekat FAQ FAQ. So tadi Abang Garaj tu, YB Garaj kata saya nak buat satu copywriting tentang frequent asked question. So tengok saya buat tuliskan 10 frequent asked question untuk perkhidmatan bengkel dan servis kereta. Setiap soalan letakkan jawapan sekali. Tulis dalam jadual. Berikan dalam bahasa Melayu Malaysia. Kita minta dia 10 tadi Kat mana kita boleh letak frequent asked question ni? Kalau you ada website, boleh letak dekat website. Kalau you ada Facebook, you boleh cantik-cantik lah. Gunalah Canva pula. Contoh you pergi Canva, you cari, kejap lagi kita buat sesama. Kita pergi canva.com, lepas tu kita type je frequent asked question. Mungkin dia bagi template yang cantik, kita copy yang ni. Okay. Setiap business pasti ada FAQ ni. Soalan-soalan untuk frequent asked question ni. Kalau even tadi cikgu English kan, mungkin you nak bagi dia selalunya macam siapa yang perlu dapatkan latihan bahasa Inggeris. Kenapa perlu cakap bahasa Inggeris? Apa kelebihan dia? Macam mana belajar? Berapa lama nak ambil masa untuk belajar bahasa Inggeris? So semua tu adalah soalan-soalan pelanggan yang bila kita dah sediakan, pelanggan kita suka dengan kita sebab dia nampak soalan dia terjawab. Okay. Dekat sini kita naik atas. Apakah waktu operasi bengkel? Okay. So ini kalau you nak sesuatu dalam table, you boleh letak dalam table lah. Okay, mungkin ada yang tanya lah macam mana dia function robot ni. So sebenarnya dia gunakan artificial intelligence lah. Dengan coding dan juga dia mencari informasi melalui apa saja yang dah diprogramkan dalam robot ni. Sebenarnya kalau saya dah try lah, macam contohnya tentang hadis, tentang ayat Al-Quran, saya dah test juga. Alhamdulillah setakat ni yang saya dapat hasil dia sebenarnya masih relevan lah, masih sahih lah. Dia tak ada yang batil. Tapi kalau apa-apa kita kena refer ustaz lah kalau you ambil sesuatu yang macam kita Google kan. Bila kita Google kan kadang-kadang ada informasi yang mungkin salah. Kita kena justify dia. Okay. Alright. Kita tengok lagi dekat sini tadi. Contoh dekat atas ada safety tips. Kisah sukses. Teknologi baru. Tadi kita dah buat FAQ. Okay, sekarang saya nak buat copywriting. Tengok di sini Contoh kita tuliskan copywriting tentang YB. Apa yang saya tulis ni you boleh gunakan konsep yang sama untuk bisnes yang lain, okey? Tuliskan copywriting tentang YB Garage yang berada di nombor 4 Jalan Panti 9 Taman Soga, Johor Bahru lah contoh kan. Okay. Berikan, kita panggil PAS, formula. Okay. PAS formula ni adalah pain, agitate dengan solution. Pain, agitate, solution. Maksudnya apa problem dia. Lepas tu agitate tu kita besarkan masalah dia dan solution lah. Solution tu kita beri solusi dengan produk kita. Kalau dekat sini you nampak ada P, ada A. Janganlah kita copy sebiji. Kita copy yang, adakah anda merasa susah nak cari bengkel kereta yang boleh dipercayai dan tinggi ke Johor Bahru? Kami faham bahawa, so dekat sini you boleh gunakan konsep menulis copywriting. Dan tulis copywriting ada banyak ada AIDA. So you cuma bagi robot ni tahu je. Di YB Garage kami menawarkan perkhidmatan perbaikan dan bla bla bla. Okay. Katalah kita nak cerita ni copywriting
Okay. Contoh dekat copywriting ni, YB Garage dia nak letak poster pula. Dia nak letak poster. So bila kita nak buat poster macam tadi kan you all dapat poster yang Kak Ain kongsikan. Saya sendiri gunakan ChatGPT untuk berikan saya apa perlu ada dalam poster. Ni dia dah keluarkan copywriting. Bagi siapa yang dah bersama Kak Yan sebelum ni untuk beberapa program kita, ingat tak Kak Yan selalu ajar dalam kelas tentang copywriting, nak tulis, nak kena dapatkan idea. Sekarang dah tak payah dah ambil masa yang lama. Tengok berapa saat saja dia dah keluarkan dekat sini. Fi, ada orang tanya apa-apa tak Fi? Okey. Okey, sekarang kita nak buat poster pula. Buat poster dia taklah keluarkan poster tapi kita nak idea bila nak buat poster. Okey. Saya nak keluarkan poster untuk kempen servis sebelum rosak. Nama kempen servis sebelum rosak. Servis sebelum rosak. Apa perlu ada dalam poster saya? So contohnya kita nak buat poster, kita nak buat kempen lah. Kempen dia servis sebelum rosak. Okay, nama-nama kempen ni pun kena belajar kempen lah. Kempen ni adalah satu aktiviti untuk melonjakkan jualan dalam jangka masa yang kita tetapkan. Contoh bulan 6 sampai bulan 8 nak buat kempen ni. Kempen ni bila dah buat kita ada poster. Lepas tu dekat sini kita ada target berapa sales yang kita nak dapat. Agak-agak berapa kereta masuk garaj. Apa logo yang kita nak keluarkan. Apa warna yang kita nak nampakkan untuk kempen ini. Boleh. Ya Allah, boleh sangat. Nanti akak tunjuk Aileen untuk salon, mobile salon boleh. Jadi bila kita buat guna canva.com, okay. Ni kalau akak nak buka Canva terus buka ke tutup dulu Fi? Akak kena pakai tab kan? Okay, kita boleh tunjuk Sekarang ni kita dah dapat dia punya gambaran ni. Gambaran tu ada tarikh, ada alamat, apa penerangan kempen tu, apa tawaran kita nak bagi, ada image dia. Okey, sekarang ni saya akan tutup yang ni, saya buka dekat Canva. Okey, kita buka dekat Canva. Kita pergi Canva. So dekat Canva ni, kita dah dapat idea tadi tu. Kan? Idea kita tadi tu, ada tarikh, ada kereta, okey. So kita pergi sini, kita pergi tab. Okey, bila kita nak sharing dalam Facebook atau IG, biasakan menggunakan square. Okey, so square ni memang kalau square biasa kita ambil yang IG lah. Sebab kalau poster dia panjang, bila you letak dekat Facebook, dia dah potong. Jadi orang tak nampak, okey. So kita pergi sini dan kita ambil IG post, dia square. Dia square, okey. Tengok, tak keluar, try. Okey. So dekat sini, kita nak buat poster tadi tu So kita kata kat sini, di sini sebenarnya, okey. Kita nak buat poster tadi ni. Okey, bila buat poster jangan mula dari scratch. Kita buatlah benda yang memang dah ada. Katalah kereta kan, kita tak jegah. Tengok dah banyak kereta-kereta cantik kan? Kalau kita nak buat untuk kereta Malaysia, boleh je. Okey, katalah kita ambil Mamat ni kat sini. Okey, sekarang Canva dia ada template style dia boleh tukar warna. Contoh saya tengok saya contoh Kak Yan, warna logo saya merah. Katalah you nak buat you punya tadi warna kan ada warna kan? You nak buat merah hitam lah contoh. So you tekan merah, change all. Tak keluar. Sekejap. Mana ni? Tak keluar. Okey, kejap. Pergi dekat tab. Dia dekat sini. Okay, sorry. Ni nampak kan? Okay. Tadi masa saya cari ni, saya kena patah balik lah. Okay, kita patah balik. Patah balik. Okay.
bila kita dah pergi dekat IG tadi, you dapat square saja tau. Nampak kan square? Square kan? Kosong kan? Okay. Yang kosong ni, kita type saja dekat dekat design ni. Nampak saya type car. Kat tepi tu nampak kan? Saya type car. C-A-R, car. Okay, bila kita type car, kat situ nampak banyak kereta kan? Okay. Jangan risau tau kalau warna ni macam, aku tak naklah biru, aku punya tema merah. Letak tepek je. So merah ni, biru ni bila kita tukar dia kepada merah, dia ada satu, kita boleh tukar change all. Sebab Kak Yan biasa buat slide untuk training, jadi kita nak kena tema yang cantik lah. Kalau biru, merah-merah, okay? Dah tukar merah. Okay, katalah kereta ni, kita nak pergi kereta Proton. So kita pergi dekat foto, mungkinlah you punya YB garage ni nak tarik Proton ke Pro 2 ke, kita dah pergi Proton kan tak? Oh tak ada, okay. Kalau tak ada kita boleh pergi, kita pergi cari gambar Proton, kemudian kita masuk dekat upload, kita boleh upload lah, kat dalam upload ni masukkan kereta Proton tu Okay, katalah kita ada masa yang singkat, so kita ambil gambar kereta lain lah. Malaysia tak? Oh tak ada. Okay, katalah nak gambar servis kan. Car servis. Okay, katalah kita nak ambil gambar ini ke minyak hitam kan. Okay, gambar ni kita nak pergi belakang contoh. Kita layer, send to backward. Lagi sekali, kita pergi kat gambar tu, pergi layer, send to back. So kita boleh besarkan dia. Boleh tarik-tarik dia, kita macam tarik-tarik saja. Tarik-tarik. Katalah yang ni kita nak kecilkan sikit. Mungkin ni taruh tengah bawah. Okay. Jadi informasi kita tadi, informasi yang dekat dalam poster tadi, kita dah boleh tukarlah. Apa nama kita punya campaign tadi? Servis sebelum rosak. Okay. Servis sebelum rosak. Lepas tu kita punya ni katalah Jun hingga Julai. Kat sini. Okay, tak nampak kan? You nak tukar warna, pergi sinilah. Tukar warna, nak putih ke apa. Okay, yang ini adalah Canva untuk kita guna pakai. Okay, kita guna pakai apa saja dalam kita punya ChatGPT tadi. Mungkin you masih nampak kat Canva, saya bacakan Nama kempen, logo, alamat, tarikh, penerangan kempen, tawaran khas. Contoh you nak kata 10% ke kan. Image atau grafik, testimoni pelanggan, call to action. Call to action ni contoh, kunjungi kami sekarang, hubungi kami sekarang, free 5 liter minyak hitam ke, macam tu lah. Okay, so kita dah link tadi dengan apa kita dapat daripada robot dengan gambaran poster. Okay, sekarang saya nak bantu tadi Aileen tadi, Canva ni dia lebih daripada Photoshop. Dia dah banyak pre-design dalam ni, ada video, poster, kita cuma tarik-tarik saja. Kalau pakai handphone lagi best. Pakai handphone you tekan replace je. Tadi poster kita, hari ni trainer kita doakanlah moga Kak ya. Patutnya Kak Wan lah, Kak Wan telefon dia kena order. Jadi Kak Yan tukar. Kak Yan cuma tukar, tekan muka dia, tukar muka Kak Yan. Tukar nama, siap poster. Macam tu lah. Dia nak buat business profile. Okay, boleh. Kita buat business profile. So, saya kena stop sharing yang ini. Bagaimana? Pergi sini. Stop present ini. Dan saya kena buka ChatGPT. Alright. Dah pergi sini balik Okay, contohnya Aileen adalah mobile saloon. Okay, saya Aileen you macam borak dengan orang je. Mobile saloon. Ini aja. Berikan saya contoh untuk membuat business profile kan? Business profile untuk menarik pelanggan.
dan naikkan jenama. Saya Alin Mobile Spa, Mobile Salon PMS. Contohlah, okey. Tuliskan dalam bahasa Melayu Malaysia. Okay. Jadi bila dia bagi kita tak keluar ada. Bila dia bagi kita rangka-rangka ni, nanti Alin boleh pergi ke Canva, nanti kita akan tunjuk juga. Pergi ke Canva balik, type je business profile. Melambat-lambat dalam tu. Melambat-lambat seriously. Lepas tu tukarlah. Ayat dah ada kan? Ayat ni dah ada, kita cuma tukar je. Alin tukar je. Even bila dia dah bagi ayat yang banyak ni, katalah dekat page bahagian testimoni. Nak ayat testimoni. Kita tulislah ayat testimoni. Okay. Kenapa saya biasa guna AMS lah, YB Garage lah? Sebab you kena sentiasa menaikkan nama. Nama branding you. Kalau you nak guna nama brand, naikkan nama brand. You nak guna nama you untuk sebagai personal branding, naikkan. You kena tahu, dalam bisnes aku nak naikkan apa? Apa kat depan? You nak naikkan nama company ke, nak naikkan nama sendiri? You kena tahu. Yang you dah decide nak naikkan tu, itu yang first nampak. Okay, itu yang first nampak. Okay. So kat sini dia dah bagi ayat Okay. So saya akan stop sharing ni kejap. Nanti you tengok macam mana saya masukkan informasi dalam ni ke dalam Canva. So kita buka Canva balik. Canva. Okay, kita nak buka business profile. Apa perlunya business profile ni? Okay, business profile ni sebenarnya semua usahawan mesti ada. Sebab dalam business profile ni, you baru clear apa benda lah aku buat ni sebab dalam business profile, ada you punya misi, akan ada you punya visi, akan ada you punya produk, gambar produk, ada you punya testimoni, okay? Ada you punya metodologi, method you apa? Method you contoh, you spa, mobile salon, you attack muslimah. Macam Kak Ain sendiri, kita tak selesa nak, Alin adalah tempat Kak yang pergi masa nak potong rambut. Masa tu nak pergi umrah hasil dia ni. Kita nak cari tempat yang muslimah. Jadi, you kena cari orang-orang yang macam mana, karakter dia. Karakter dia adalah contoh yang Islamik, segan nak pergi potong rambut kan. Okey, banyak kan? Okey, katalah banyak-banyak ni, kita kadang-kadang kita boleh try tulis dekat sini salon. Kalau ada lah, kalau ada kita dah macam bingo. Macam dah senang dah. Okay. Kat internet business profile salon bila dah ada, kita dah nampak dia macam dah mudah lah. Kita nak tukar-tukar tadi. Okay, so sekarang kita nak pilih. Dalam banyak-banyak ni, contoh saya nak pilih yang ini kot. Ni ke? Okay, bila you gerak-gerakkan, nampak tak dia ada pages. Okay, bila cari, you kena cari yang ada banyak pages kalau macam ni, tak ada banyak pages. Nampak tak? 13 Okay, walaupun kita ambil yang ni, okay, walaupun kita ambil yang ni, contoh Alin kata, saya kena tutup kan? Tutup, buka balik. Oh, keluar lah. Boleh. Oh, tak. Stop present, saya buka balik yang dia buka yang ni, okay. Jangan risau tentang warna sebab warna ni dengan sekali klik dia tukar semua. Katalah ni you nampak dia kuning kan. So contoh Alin warna apa Lin? Pink lah kata. Contoh pink So kita pergi sini. Kita tukar sini. Katalah you nak pink warna fuchsia lah. Fuchsia ni change all. Lepas tu pink dengan kelabu lah warna. Kalau pink biru rambut hitam pink hitam cantik Okay, katalah pink hitam kata Okay, dah keluar macam ni lah contoh. Okay, ayat-ayat
Sebab tadi saya dah tulis dekat ChatGPT, perasan saya kata saya nak buat business profile untuk Alin Mobile Saloon. Dia dah bagi ayat banyak tau. Okay, tengok kat yang copy Kat sini dia ada selamat datang ke bla 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 bla. So kita kat sini, katalah sini selamat datang. Nak tulis kat sini lah. Okay, kita tulis yang ni. Lepas tu kita besar-besarkan dia. Lepas tu kita pergi tengah. Lepas tu dekat sini kita nak yang tentang gambar mobile saloon. Okay. Mobile. Kalau kita ada gambar kita sendiri, kita dah kumpul semua gambar-gambar kita tu. Dah kumpul hair salon. You dah kumpul gambar-gambar yang you ada tu. So you dah boleh gunakan sebenarnya. Pasal tak ada ni. Oh, salah spell. Gambar hair salon. Untuk dia potong rambut Okay, kalau you nak muslimah, you buat sini muslim. Tak ada Muslim mungkin rambut. Muslim rambut. Tak ada. Okay, contoh katalah you nak gambar yang ni budak ni tengok rambut ke kutu okay. Tak lawa lah. Okay, yang ni semua si siapa? Alin boleh pilih lah ya gambar-gambar yang ada ni. Kalau you buat business yang memang berasaskan memang orang Melayu, jangan lupa type Malay atau Muslim. Nanti you akan dapat yang agak Melayu lah. Katalah kat sini kan. Dia nak kata susah nak dapat salon. Katalah abang dah tak risau. Isteri senang nak dapat ni ke apa ke. Macam tu lah. Nak gerakkan. Okay, logo ni kita boleh logo upload. So logo-logo yang you ada, you upload lah. Logo pun kena buat logo semua business memang akan ada logo. Okay, katalah logo saya yang ni lah. Nak letak logo. Okay, letak. Okay, bila kita letak sesuatu, satu gambar kan, bila kita nak tukar warna, macam saya lah, saya nak tukar sama tema dengan colour saya punya logo. Kita boleh pergi kat sini yang pink ni, kita turun bawah, dia dah keluar dah yang logo macam untuk LQ ni, warna merah ni dia dah keluar dah. Kalau kita nak selarikan lah, jadi dia taklah jauh beza dengan warna-warna logo kita. Okay. Jadi ini adalah contoh untuk kita dah dapat informasi daripada AI, kita nak masukkan dalam satu template yang dah pre-design. Ingat tak usahawan, you tak banyak masa Bila tak banyak masa, kita kena guna pakai apa yang dah ada. Dan percuma. Okey, lagi. Kita nak buat video pula. Contoh kita nak buat video, ada video. Dan video tu menceritakan tentang produk kita. Katalah dalam video tu, kalau macam mobile saloon ni, mungkin ada orang yang jaga aurat tak tunjuk lah. Mungkin you nak cerita tentang peralatan. Katalah Alin letak you punya tools. Assalamualaikum. Dia letak tools. Tolong Fi. Dia letak tools di atas meja. Lepas tu dia nak tunjuk ini adalah produk-produk, ini adalah tools yang Alin Mobile Saloon gunakan bila kita hadir ke tempat pelanggan. Kita mementingkan dengan hygiene di mana kita menggunakan glove. Tunjukkanlah apa value yang you ada dekat you punya peralatan. Bagi anda yang nak mencantikkan rambut, mengilatkan rambut dan menghitamkan rambut, kita gunakan inai cap buaya macam tu kan. Jadi you boleh cerita tentang tools you tu. So you nak kena ada dialog kan. Okay, bila nak dialog, kita punya dialog kita tanyalah Cik Kak Robot ni juga. Okay, so kat sini tengok saya buat Okay, tuliskan transcript. Makan apa tu? Video berdurasi 3 minit. Katalah letak kat TikTok ke kan? 3 minit untuk Alin Mobile Saloon. Membuat video
menceritakan tentang peralatan yang digunakan dalam membuat servis salon di rumah pelanggan dengan Alin Mobile Salon. Tekankan tentang kualiti produk, kebersihan dan higien peralatan agar pelanggan percaya. Tuliskan dalam bahasa Melayu Malaysia. Faham? Okay. Keluar kan? So dekat sini dia tengah berikan kita ni tu. Okay, gambaran awal dia kata si Alin ni dekat dalam van, dalam van lah konon-konon, bila video start je, pintu van terbuka, zaz. Lepas tu Alin tengah pegang dia punya kotak mobile salon dia. Lepas tu dia pun cakap, selamat datang ke Alin Mobile Salon. Lepas tu dekat van dia tu, dekat van kita naik tu, you boleh buat edit. Dekat van tu tulislah AMS tu dekat van tu. Betul tak Afi? Apa-apa kan korang memang kena tunjuk branding. Memang kena kaki branding lah. Sikit-sikit nak tunjuk korang punya logo tu nampak. Kata nama dia AMS Okay. So Kak Yan nak kena buat ngobrol. Dia cakap ngobrol. Okay. Katalah bila Alin dia buka je. Selamat datang ke Alin Mobile Salon. Tempat anda mendapatkan perkhidmatan salon premium di pintu rumah anda. Lepas tu dia kata Alin buka beg. Kau jangan buka lain pula Lin. So Alin tengah buka beg. Dia tunjuk lah. Masa tunjuk tu pun Alin pakailah glove ke apa kan. Sambil pakai glove ke kan. Okay, di AMS kami menggunakan peralatan dan produk yang berkualiti tinggi dalam setiap perkhidmatan kami. Lepas tu tunjuk, ni gunting kami yang profesional, alat penata rambut, pewarna ni. Lepas tu contoh dia kata, oleh kerana sekarang tengah naik influenza, contoh kan. Kita akan menggunakan disposable sikat. Sikat yang disposable hanya satu pelanggan saja menggunakan sikat yang sama. Contoh. Lepas tu dia kata kat sini buka pula pewarna ni yang kata inai tadi kan. Inai cap buaya tadi kan. Alin pakai sarung tangan dan penutup muka. Kami serius membantu. Gambaran, kau tengok banyak Alin Mobile Salon menjadikan pengalaman salon lebih mudah dan lebih baik. Hubungi kami hari ini. Aku macam rasa nak potong rambut dah sekarang. Okay? Ini adalah contoh bila kita nak buat video. Okay? Apa-apa korang memang kena naikkan nama lah. Nama yang you nak naikkan tu kena ada daripada yang ni. Okay. Contoh you tak ada idea lagi apa benda aku nak buat untuk naikkan nama. Tulis je macam ni. Bagaimana saya nak menaikkan nama Alin Mobile Salon keseluruh. Pasir Gudang ke Johor, Lin? Pasir Gudang kan? Pasir Gudang. Pasir Gudang. Okay, so kat sini. Apa saja yang you ada dekat dalam kepala, you boleh fikir je untuk soalan. Dah lebih pukul 10 Okay. So Kak rasa setakat inilah apa yang kita belajar malam ni adalah cara kita nak bertanya. Kita macam cerita dengan orang. Aku ni kan. Kalau nak cakap aku pun boleh rasanya. Saya ni siapa? Nak apa? Macam mana? Nak buat apa? Macam tu, okay? Itu jadi gunakan robot ni untuk kita nak kenal pasti dari segi nama, konten. Setiap konten tu pun lagi kita boleh tanya lagi. Lepas tu kita nak kena ada gambar sebab orang nak nampak. Lepas tu nak kena ada video untuk orang nak tengok. Orang suka tengok benda bergerak tau. Okay.
Kita baru tengok satu konten je tadi kan untuk mobile salon. Lagi banyak sebenarnya. Okay. So saya rasa itu saja untuk malam ni. InsyaAllah lah time to time kita akan buat lagi sesi-sesi ChatGPT yang seterusnya.